السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Anas radhiyallahu anhu qala kana ibnun li Abi Talha radhiyallahu anhu yashtaki fa kharaja Abu Talha فقبض الصبي فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني؟ قالت أم سليم وهي أم الصبي هو أسكن ما كان، فقربت له العشاء فتعشى ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت وار الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرستم الليلة؟ قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهما. فولدت غلاما، فقال لي أبو طلحة احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث معه بالتمرات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمعه شيء؟ قال نعم، تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذها من فيه فجعلها في الصبي ثم حنكه وسماه عبد الله، أو كما قال. hadis sahih muttafaqun alaih. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, anak kepada Abu Talha radhiyallahu anhu menderita sakit. Tuan-tuan, Abu Talha ni orang yang ada nama dalam Islam. Di antaranya ialah Abu Talha adalah orang yang apabila turun saja ayat yang mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, dia turun ayat, Tuhan kata satu orang itu tak dianggap buat baik melainkan kalau sekiranya dia sanggup nafkahkan benda hak dia paling sayang. Bila turun ayat tu, Abu Talha ni dia tak boleh tahan. Dia turun kata dekat Nabi, dia kata ya Rasulullah, dia kata harta saya hak paling saya sayang ialah kebun ni. Dia tunjuk kebun kurma arah kiblat Masjid Madinah, tempat mahkamah syariah. Kalau kita pergi Masjid Nabawi tu, depan tu dia ada mahkamah syariah. Tentu dulu kebun kurma Abu Talha. Dia namakan kebun dia ni dengan nama Bayruha, kebun
yang pokok-pokok kurma yang ada di situ adalah yang terbaik di Madinah. Dan kebun juga kebun yang terbaik kerana ada anak sungai yang elok dan sebagainya. Itulah harta dia yang dia paling sayang. Dia terus bangkit, dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, inilah harta aku yang aku paling sayang. Aku infakkan, aku bagi harta aku ni kerana Allah. Ini Abu Talha. Dan dia juga adalah orang yang Nabi SAW pilih untuk turun dalam liang kubur sewaktu nak mengkebumikan anak Nabi. Abu Talha ni, dia orang hebat, orang pilihan. Abu Talha ni anak dia sakit. Tak tahu nak buat macam mana anak sakit. Abu Talha pergi jumpa Nabi SAW. Semasa dia pergi jumpa Nabi itu, faqubidha, Allah Subhanahu wa ta'ala matikan anak ni. Faqubidha maksudnya maka dicabut. Maksudnya ialah cabut nyawa anak ni. Masa dia keluar daripada rumah nak pergi rumah Nabi tu, masa tu anak dia habis umur. Begitu. Falamma raja'a Abu Talha, bila dia balik daripada rumah Nabi, dia sampai di rumah dia. Qala Abu Talha tanya bini dia. Abu Talha kata, ma fa'ala bni. Dia kata, apa habang anak kita? Qalat Ummu Sulaim wa hiya Ummu Sabi. Isteri dia yang dikenali dengan nama Ummu Sulaim. Dia kata, huwa askanu ma kana. Dia kata, alhamdulillah, dia kata anak kita tenang setenang-tenangnya. Dia jawab lagu tu dekat laki dia. Laki nak keluar rumah tadi, anak tengah lorat, tengah teruk. Balik mai, mula sekali dia tanya bini dia, anak kita macam mana? Bini dia kata, alhamdulillah, anak kita nampak tenang. Faqarrabat lahul asya fata'asya. Kemudian bini dia pun tak cakap banyak, terus pergi ke dapur siap makan malam. Al-asya. Al-asya kalau baca ain tu bagi atas, al-asya maksud dia makan malam. Kalau baca al-isya jadi semayang isya. Baris saja. Baris kita lari atas turun bawah, dia jadi makna lain. Maka isteri dia Ummu Sulaim ni, lepas dia habaq kata anak kita alhamdulillah okey, tak ada masalah apa, dia pergi dapur, dia masak-masak untuk Abu Talha suami dia nak makan malam. Summa asaba minha. Kemudian selepas selesai makan malam, sahlerah selesai, suami isteri ini bersetubuh. Macam tu. Falamma faragha, apabila selesai sahlerah makan, selesai bersama dan sebagainya, qalat, kata isteri dia, warusabi. Isteri dia kata dekat dia, abang, anak kita dah mati, sediakanlah urusan untuk nak kebumikan dia. Terkejut Abu Talha. Maknanya semasa dia keluar pergi rumah Nabi tadi, anak dia mati masa tu. Bila dia balik, dia tanya bini dia kata okey. Bagi jamu makan, lepas tu dia bersama dengan isteri dia, apa semua dah selesai semua. Tiba-tiba isteri dia kata dekat dia, abang, anak kita dah mati, bolehlah kalau abang nak uruskan pengkebumian dia. Terkejut Abu Talha. Di dalam hadis lain, riwayat daripada Imam Muslim, dia bagi tahu di sana, isteri Abu Talha ni habis selesai dia bersama dengan suami dia, dia kata dekat Abu Talha, dia kata, ya Abu Talha, ara'aita law anna qauman a'aru 'ariyatahum ahla baitin fatalabu 'ariyatahum alahum an yamna'uhum. Selesai dia bersama dengan suami dia, dia tanya suami dia, dia kata, abang, saya nak tanya pendapat abang. Kalaulah sekiranya kita pinjam barang orang, lepas tu orang tu minta balik barang dia, boleh tak kalau kita tak mau bagi barang kita pinjam tu, kita tak mau bagi balik dekat tuan dia, boleh ke tak boleh? Ni dalam hadis riwayat Muslim.
tambah cerita ni. Abu Talha kata, mana boleh. Kita pinjam barang orang, lepas tu dia minta balik, kita kena bagi balik. Kalau dia tak minta pun kita kena bagi balik, kerana barang tu pun barang dia. Isteri dia kata dekat dia, abang, barang yang saya maksudkan itu ialah anak kita. Dia kata, Allah pinjamkan dekat kita, dan tadi Allah ambil balik. Dia kata. Abu Talha bila dengar saja isteri dia kata macam tu, faghadiba, dia jadi marah terus dia jadi marah. Summa qala, kemudian dia kata dekat isteri dia kata, taraktini hatta idza talaqqtu summa akhbartini bibni. Dia kata, aku tinggal saat tadi ni, kemudian anak kita mati, aku balik main, aku tanya hang puhung dekat aku, kemudian hang bagi dekat aku ni semua, hang bagi aku makan, lepas tu hang bagi aku kena potong hang. Dia kata kat bini dia, maksud dia bersama dengan bini tu, dia kata, hang bagi aku kena potong hang tipu aku. Isteri dia diam, tak kata apa. Menjelang pagi esok, Abu Talha tak boleh tunggu lama dah. Terus dia, falamma asbaha Abu Talha ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus dia pergi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai di rumah Nabi, fa akhbarahu, dia mengadu ke Nabi apa yang jadi ni. Dia kata, ya Rasulullah, semalam saya mai rumah tuan. Masa saya ada di sini, anak saya mati di rumah. Saya balik daripada rumah tuan, saya tanya isteri saya, dia bohong saya. Dia kata anak saya okey. Lepas tu dia bagi saya makan, lepas tu kami bersama semalam, lepas selesai semua, baru dia habang anak saya dah mati. Apa punya bini ni, dia kata dia sanggup buatkan saya macam ni. Dia habang ke Nabi macam tu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dengar cerita dia, Nabi dengar daripada awal sampai habis. Nabi dapat rasa kemarahan Abu Talha ni. Nabi diam aja. Bila habis dia cerita, Nabi kata, a'arastumul lailah. Nabi kata, aku nak tanya satu aja. Semalam hang bersama dengan isteri hang? Nabi tanya dia, a'arastumul lailah, semalam hang bersama dengan isteri hang? Qala na'am. Dia kata, ya, saya bersama dengan dia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Nabi kata, Allahumma barik lahumah. Nabi kata, mudah-mudahan Allah berkati hampa dua-dua. Tuan-tuan tengok cara Nabi handle, cara Nabi menangani masalah ni. Nabi SAW, dia bukan jenis orang nak bagi api, dia bukan jenis orang nak bagi pressure, dia bukan jenis orang nak bagi orang yang main mengadu ke dia lompat. Tak ada. Nabi bukan macam tu. Dia satu orang kaunselor yang terpuji. Nabi SAW, kes yang main depan dia macam ni, seriusnya kes. Abu Talha marah dekat isteri dia kerana dia rasa isteri dia bohong dia. Soal ni bagi Abu Talha bukan soal kecil. Ini soal mati anak, ini soal besar. Macam mana soal besar pun bini dia boleh tipu dia. Tapi Nabi SAW, dia buh ke tepi bang benda ni. Nabi pergi masuk kot lain. Nabi tanya dia, nanti tak dulu, cerita yang panjang, aku nak ambil satu aja. Betul ke semalam hang bersama dengan isteri hang? Abu Talha kata betul. Nabi terus doa, Allahumma barik lahumah. Ya Allah, berkatilah dua orang ni, Abu Talha dan isteri dia Ummu Sulaim. Ya Allah, berkatilah dua-dua orang ni. Fawaladat ghulaman. Berkat doa Nabi SAW, beranaklah satu orang anak laki-laki. Hasil daripada bersama malam tu lahir satu anak laki-laki. Bila lahir aja budak laki-laki ni, faqala li Abu Talha. Abu Talha kata dekat Anas yang meriwayatkan hadis ni. Abu Talha kata dekat dia, ihmilhu hatta ta'tiya bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata dekat Anas, wahai Anas, bawa anak aku yang baru beranak ni, bawa pergi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'atha ma'ahu bitamaratin. Abu Talha kata bawa juga buah tamar, buah kurma beberapa biji, bawa pergi rumah Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila sampai di rumah Nabi, Nabi kata dekat Anas, Nabi kata, ama'ahu syai'un,
Nabi kata dekat Anas, hang ada bawa apa-apa ke? Jawab Anas bin Malik, na'am, tamarat. Dia kata ada, aku bawa beberapa biji buah tamar, buah korma. Fa akhadhaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam famadaraha thumma akhadhaha min fihi faja'alaha fi as-sabi thumma hannakahu wa sammahu Abdullah. Nabi pun ambil buah korma yang Anas bawa ni, Nabi buah dalam mulut Nabi. Nabi kunyah-kunyah buah korma tu bagi hancur semua. Nabi ambil balik daripada mulut Nabi, Nabi cekah mulut anak Abu Talhah yang bawa beranak ni. Nabi sapu di langit-langit budak ni. Ayat ni kita panggil tahnik, ataupun orang Melayu kampung kata belah mulut. Tahnik ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ambil anak Abu Talhah ni, Nabi ambil korma, Nabi mamah bagi halus. Nabi ambil daripada mulut Nabi yang mulia ni, Nabi cekah mulut budak tu, sapu di langit-langitnya. Kemudian Nabi SAW namakan anak tu wasammahu Abdullah. Nabi kata dekat Anas, bagi tahu dekat Abu Talhah, budak ni aku bagi nama dekat dia, nama Abdullah. Macam tu. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Al-Bukhari, kata Ibnu Uyainah, dia kata faqala rajulun minal ansar fara'aitu tis'ata auladin kullahum qad qara'ul Quran, yakni min auladi Abdillah al-Maulud. Kata dia, daripada sahabat Ansar menceritakan, Abdullah anak kepada Abu Talhah tu, kemudiannya pula dapat 9 anak lagi. Bukan Abu Talhah, anak Abu Talhah yang Nabi buat belah mulut ni, Nabi bagi nama dia Abdullah. Abdullah tu kemudiannya menikah, dapat lagi 9 lagi anak laki-laki. Ke-9 anak laki-laki dia ni semua sekali menjadi qari, menjadi orang yang hafaz Al-Quran, dan mereka menjadi tokoh yang mengembangkan Islam yang cukup hebat selepas daripada tak ada seorang dia Abu Talhah ni. Itu riwayat daripada Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat semua ulama mengatakan itu hadis sahih. Daripada hadis itu dapat kita buat kesimpulan. Yang pertama sekali, sunat kita menggembirakan hati orang yang dalam kesedihan. Sunnah, menjadi sunnah apabila apa yang dibuat oleh Ummu Sulaim kepada suami dia Abu Talhah tu diiyakan oleh Nabi. Nabi kata betul, apa yang Ummu Sulaim buat tu tak salah. Maka amalan itu menjadi sunnah kerana dia diikrarkan, diakui oleh Nabi SAW. Maksudnya apabila ada orang yang ditimpa musibah, susah, ada kematian, ada apa dan sebagainya, menjadi sunnah kita bagi dia solat. Apa cara sekalipun kita buat bagi dia solat, kita bagi dia ni kurang sedih atas musibah yang menimpa dia. Itu satu. Yang kedua, suami isteri mesti saling kuat, menguat antara satu sama lain. Dia ada hari kita suami kuat, isteri kita lemah. Kita wajib kena kuatkan dia yang lemah ni. Ada hari kita jadi lemah, isteri kita wajib bagi kekuatan kepada kita ketika kita lemah. Suami isteri ini dia mesti ada sifat ni. Mesti ada suami tolong bagi isteri kuat kalau isteri dalam lemah. Dan demikian juga isteri kena tolong suami bagi kuat kalau suami dalam lemah. Tuan-tuan, dalam putaran hidup kita ni biasa, semua orang tanpa kecuali, termasuk Nabi Muhammad SAW sendiri. Nabi sepanjang hidup dia bukan seronok sepanjang-panjang masa, tak ada. Ada masa susah, lebih susah Nabi daripada susah hak kita pernah kena. Nabi pernah kena susah macam tu. Bukan susah kerana perang sampai berdarah, sampai patah gigi aja. Susah kerana masalah rumah tangga pun Nabi biasa kena. Kita dah dengar cerita fitnatul ifki, macam mana Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, difitnah oleh orang munafik. Yang fitnah itu menyebabkan Nabi ni cukup menderita kerana fitnah yang dibuat ke atas.
keluarga Nabi SAW. Jadi ada waktu kita nanti jadi lemah, isteri wajib menguatkan kita. Ada waktu isteri kita dia jadi lemah, suami wajib kena kuatkan dia. Maka suami isteri mestilah saling kuat menguat di antara satu sama lain. Kesimpulan yang ketiga yang boleh kita ambil pada hadis ni ialah berbaik sangka dengan Allah, besar ganjarannya. Apa juga Tuhan takdirkan, Tuhan tentukan kena dekat kita, kita mau selalu duk ingat, mesti ada satu hikmah di sebalik benda ni. Hikmah tu kadang-kadang otak kita boleh fikir, kadang-kadang kita tak boleh fikir. Kemudiannya baru kita rasa hikmah tu Tuhan bagi kat kita. Tapi kok mana pun, apa juga benda yang Tuhan takdirkan kena dekat kita, dia mesti ada hikmah dia. Sama ada hikmah tu kita tahu esok, ataupun kita tahu minggu depan, ataupun tahun depan baru kita tahu, ataupun 10 tahun ke depan baru kita tahu. Benda yang Tuhan takdirkan kena dekat kita, ada hikmah dia. Maka berbaik sangka dengan hikmah, berbaik sangka dengan musibah yang Allah bagi dekat kita. Kata di sebalik musibah ini ada hikmah dia, itu baik dan besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 15, jilid 16. Bahrul Mazi jilid 16. 4 bulan cuti dia jadi 15-16 boleh jadi hilang. Kuliah kita penghabis dulu pada 4 hari bulan 9 tahun 2006. Hari ini dah masuk 5 hari bulan 2 tahun 2007. Setahun dah tak ada kuliah. Kita sambung muka surat 176. Muka surat 176 kita masuk bab ma jaa fi husnil dhann billah. Dia ada kaitan dengan mukadimah tadi. Itu bab yang datang pada menyatakan baik sangka dengan Allah. Kita dengan Tuhan ni kena selalu duk sangka baik. Apa pun Tuhan bagi kat kita mesti ada kebaikan. Cuma jahil kita tak nampak kebaikan tu. Ketahuilah saudaraku, jangan salah sangka engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni jangan kata dalam hati engkau bahawa Tuhan tak tolong engkau apabila engkau minta sesuatu kepadanya. Jangan ingat macam tu. Yang ni dia kata jangan ingat sama sekali. Jangan duk ingat kata awak Tuhan buat kat aku macam ni. Jangan duk ingat kata punya ramai orang duk ada, pasal apa Tuhan pilih aku untuk terima musibah ni. Jangan duk ingat kata apa Tuhan ni, aku bangkit semayang malam tiap-tiap malam minta kat dia, awak yang dia tak bagi apa yang aku minta. Jangan ingat macam tu. Sebab Tuhan tak seburuk yang kita sangka. Begitu. Baik. Dan jangan kata Tuhan itu tak mau memberi kepada kamu. Dia kata jangan duk ingat kata kita ni Tuhan tak mau bagi. Jangan duk ingat lagu tu. Jangan duk ingat kata aku ni Tuhan tak mau bagi. Kalau suruh orang ni minta baru Tuhan nak dengar. Kalau aku minta Tuhan tak mau dengar. Jangan kata macam tu. Itu buruk sangka dengan Tuhan. Begitu. Bahkan hendaklah baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan kuat percaya kepada dia. Dia kata sebagai orang Islam hati kita kena ada yang tu. Kena ada apa? Kena ada satu keyakinan kata Allah ada dan Allah boleh tolong kita bila-bila masa. Yang tu kena ingat. Satu, ingat kata Allah ada. Apa jadi, apa nak jadi, semua Tuhan tahu semua. Dan yakin kata Allah akan tolong kita. Kalau dunia ni Allah tak tolong, akhirat Allah akan tunjuk kasih sayang dia kat kita. Keyakinan ni kena ada. Maka apabila engkau tidak baik sangka kepada Allah, nescaya tidak ditolong dan tidak dimakbulkan sebagaimana kehendakmu. Itu dia. Dia kata kalau kita tak baik sangka dengan Tuhan, Tuhan nanti tak tolong kita. Sekali dia nanti buat main hadis. Sekali dia nanti buat main hadis. Kita kalau kita tak baik sangka dengan Tuhan, kita duk buruk sangka, duk ingat Tuhan ni saja tak mau tolong kita, duk ingat Tuhan ni saja nak penaya kita, duk ingat Tuhan ni buat tak patut dekat kita, duk ingat Tuhan ni saja pilih kita kalau bab-bab nak bagi susah, tak bagi kat orang lain, saja nak bagi kat kita. Siapa yang ada ingat macam ni, dia minta apa pun Tuhan nanti tak makbul dekat dia. Baik, kita tengok apa dia nak kata. Dia kata
Dan apabila engkau tidak baik sangka kepada Allah, nescaya tidak akan ditolong dan tidak akan dimakbulkan sebagaimana kehendak kamu. Maka baik sangka itu di dalam hati, iaitu cukup yakin dan cukup percaya kepada Allah, yang Allah itu akan menyampaikan maksud dia. Kita kena yakin kata Allah akan bagi apa yang kita mahu. Kena ada keyakinan tu, Allah akan bagi apa yang kita mahu, begitu. Maka apabila di dalam hati kamu kuat ke sebelah percaya dan ringan ke pihak tidak percaya dan tidak yakin itu, maka dinamakan itu zan. Zan ni dia ada tiga, tuan-tuan. Satu zan, dia ada satu yakin, 100% kita percaya kat Tuhan. Yang kedua zan, zan 80%, 80% percaya, 20% tak apa nak percaya. Yang ketiga syak, syak 50-50, 50-50. Dan yang keempat dia panggil waham. Waham ni 80% tak percaya, 20% saja percaya. Itu kategori keyakinan kita. Kita yakin ke, kita zan ke, kita syak ke, ataupun kita waham ke? Ini 4 benda. Kita orang Islam dengan Tuhan mesti yakin, mesti 100%. 80% pun tak mau. Dia mau 100% kita percaya dekat Tuhan. 100% kita percaya Tuhan ada, Tuhan boleh buat apa saja. Hak ni mesti kena ada. Begitu. Baik. Dia kata, dan apabila sama kuat, yang ni percaya dengan tak percaya, maka itu dinamakan syak. Ni dia terang dah. Kalau 50-50 itu syak. Dan apabila kuat sebelah tak percaya, maka itu dinamakan waham. 80% tak percaya, adalah 20% harapan tipis. Itu dia panggil waham. Tetapi syarak kita suruh umat Muhammad itu biar baik sangka dia dengan Allah, yakni biar kuat percaya dan yakin dalam hati akan Allah Subhanahu wa taala itu menolong hamba-Nya dan belas kesiannya, dan akan dia kabulkannya apa pintanya. Tapi kita orang Islam kena yakin. Maksudnya apa? 100% percaya apa yang kita minta Tuhan akan bagi. Cuma orang putih kata it's a matter of time. Dari segi masa, Tuhan nak bagi segera ke, Tuhan nak bagi lagi 10 tahun ke, Tuhan nak bagi lepas kita mati baru dia bagi dekat anak cucu kita ke, yang tu kemudian. Yang penting kita percaya kata Tuhan akan bagi apa yang kita mahu. Tuhan akan bagi. Maka jangan goyang di hati akan suatu yang dikehendaki daripadanya itu, adakah diberinya ataupun tidak. Tak mau ada goyang. Tak mau duk ingat ni ada Tuhan nak boleh bagi. Tak tahu kat aku ni, aku duk buat semayang malam ni sebulan dah. Tiap-tiap malam duk bangkit buat semayang hajat, minta dekat, ada Tuhan nak bagi atau tak mau macam ni. Kita minta, kita yakin Tuhan boleh bagi. Pasal Tuhan ni, dia khazanah kekayaan dia ni tak habis. Dia bukan manusia, dia bukan makhluk. Makhluk kaya macam mana pun, kalau dia bagi, luak. Kekayaan dia luak. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala, kekayaan yang ada di sisi Allah ni tak luak. Dia bagi dekat semua makhluk dia, berapa bilion manusia tu ada, dia bagi semua orang dapat rezeki pun, Allah tak ada nak rugi apa. Maka yakin kita kata Allah boleh bagi apa yang kita minta. Begitu. Ataupun kurang harap, tak boleh. Kita ni duk bergoyang, duk kurang harap, tak apa nak percaya, tak boleh. Maka iaitu tidak baik sangka dan tidak yakin namanya. Itu tak yakin dengan Tuhan. Itu namanya tidak yakin dengan Tuhan. Bermula dalil atas yang disuruh kita berbaik sangka dengan Allah itu hadis Nabi SAW oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan kata dia, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yaqul ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza da'ani. Maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku itu atas sangka hamba-Ku dengan aku, dan aku sertanya apabila meminta ia kepada aku. Yakni jika baik sangka hamba-Ku denganku dan yakin dia akan aku,
maka menolongnya dan menyempurnakan apa kehendaknya. Tetapi apabila dia minta, yakni apabila dia minta sesuatu kepada aku, nescaya aku akan sempurnakan dia. Dalam hadis qudsi, Tuhan sebut terang-terang. Dia kata apa? Dia kata, ana inda dhanni abdi bi. Tuhan kata, aku bergantung kepada hamba aku ingat apa ke aku. Kalau hamba aku ingat kata aku boleh tolong, aku akan tolong. Tuhan kata. Tapi kalau hamba aku ingat kata aku tak boleh tolong, aku tak tolong dia. Entah, tak usah kata Tuhan, kita sendiri pun. Kita sendiri pun, kalau orang tu tak apa nak percaya kat kita, kita pun tak peduli kat dia. Tapi kalau satu orang tunjuk dia percaya penuh dekat kita, kita bercerai nyawa untuk nak jaga dia. Manusia sendiri pun dia mengukur benda ni. Kalau satu orang mai tunjuk depan dia, 100% percaya dekat dia, 100% nak bersahabat dengan dia, 100% sayang dekat dia, dia pun bagi balik 100% dekat kawan tu. Untuk hang, aku apa-apa aku buat. Manusia pun macam tu. Ini kepula Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dia kata apa dalam hadis qudsi ini? Allah kata macam tu. Aku bergantung kepada sangka hamba aku kepada aku. Kalau dia yakin aku akan tolong dia, aku pasti akan tolong dia. Tuhan kata. Tapi kalau dia pun tak yakin sama ada aku boleh tolong dia ke tak, aku tak tolong dia. Tuhan kata. Ini maksud hadis qudsi. Dia kata sebaliknya, jika tidak baik sangka hamba aku kepada aku, dan kurang yakin dan tidak harap hamba aku kepada aku, nescaya tidak aku kabulkan apa minta dia. Tuhan kata kalau dia pun tak yakin dekat aku tak bagi apa yang dia minta. Bagi buat apa? Dia bukan yakin dekat kita. Begitu. Baik. Dan tidak dicapainya apa yang dikehendakinya selama tidak betul sangka dan tidak yakin hamba-Ku itu kepada aku. Tuhan kata, tuan-tuan, hadis ni jelas. Hadis ni jelas. Dan kata At-Tirmidzi, ini hadis hasan lagi sahih. Hadis ini hasan lagi sahih. Maksud dia apa, tuan-tuan? Maksud dia kita 100% kena percaya kepada Tuhan. Bila kita minta kita percaya Tuhan akan bagi. Kena ada keyakinan tu. Kalau tak ada, Tuhan kata aku tak berasa nak tunaikan apa yang dia hajat dekat aku. Baik. Tajuk baru dia kata bab majaa fil birri wal ithmi. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menerangkan bicara tentang kebajikan dan kejahatan. Ni dia nak beritahu. Yang kata al-bir, kebaikan tu apa? Yang kata al-ith, yang kata dosa tu apa? Ketahuilah saudaraku. Dalam bab ini telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi satu hadis yang memberitahu kepada kita apa dia kebajikan dan apa dia kedosaan dan kejahatan. Yang kata baik tu apa, yang kata dosa tu apa. Ramai hari ni tuan-tuan orang dia tak nampak benda baik dengan benda tak baik ni, dia tak nampak. Tuan-tuan sedang ke tak sedang tak tahu. Tapi pokok pangkalnya lah ni ceramah korang sambutan. Sedang ke tak sedang tak tahu. Tapi lah ni kalau tuan-tuan tengok balik, ceramah agama ni kurang sambutan. Kuliah pengajian kurang sambutan. Di macam ni punya kehadiran ni alhamdulillah dah untuk lah ni. Dia jadi macam mana tu? Dia jadi tu pun panjang. Dia jadi begitu. Dia jadi tak berasa nak pergi. Dengar kata masjid nak buat ceramah sempena ma'al hijrah, tak berasa nak pergi. Dengar kata kuliah ni dia kata tak dengar bulan ni, bulan depan boleh dengar. Dia jadi tak berasa nak pergi. Semalam kita dah pergi masjid apa semua yang Isya sah lerah balik tengok televisyen tu dia semalam anugerah apa agak penuh dewan. Lah ni punya trend ni. Tuan-tuan sedang ke tak sedang tak tahu, tapi itulah hakikatnya lah ni. Hala-hala kehiburan, hala-hala keseronok, hala-hala ke jenis-jenis macam tu penuh, sambutan cukup hebat. Kalau buat di padang penuh padang, kalau buat di dewan penuh dewan, kalau mana-mana tempat buat pun hujan mai ke cuaca tak elok ke penuh orang. Dia nak mai balik dah. Sebab musim ni dia macam mana musim hujan dengan musim kemarau, dia duk bertukar.
Habis musim hujan, banjir semua, dia henti mai kemarau. Habis kemarau semua, dia henti mai musim hujan. Dia memang macam tu. Dia rotation. Dalam hidup ni dia ada pusingan dia. Demikian juga benda yang berkait dengan soal agama, macam tu juga. Dia main satu musim tu, Allahu Akbar. Contoh satu masa dulu, satu waktu dulu, forum perdana zaman Datuk Dr. Harudin, zaman Datuk Ismail Qamus, zaman Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, zaman-zaman tu dulu ni. Zaman-zaman tu kalau nak buat ceramah agama di masjid, tak mau buat malam Jumaat. Tak mau buat. Pasal apa? Pasal malam Jumaat semua orang nak tengok forum perdana TV. Zaman tu. Zaman lah ni, tuan-tuan pegang seorang tanya, malam Jumaat lepas forum siapa dia? Dia pun tak tahu. Dia pun tak tengok dah. Itu ukuran, cara kasarnya begitu. Ukurannya begitu. Dia secara tak sedar, dia jadi tawak. Benda-benda agama ni dia jadi tawak. Satu time dulu kita tengok, kalau kata orang perempuan ni kalau tak pakai tudung ni aib. Satu time, lebih kurang dalam 10 tahun lepas macam tu ya, orang perempuan ni kalau tak pakai tudung, dia berasa aib. Dia sendiri berasa aib. Dia berasa malu kalau sekiranya dia pergi pejabat tak pakai tudung. Hari ni, tuan-tuan sedar ke tak sedar tak tahu, tapi dia duk mai balik dah. Trend tak orang pakai tudung ni mai balik. Trend nak buka tudung ni dia mai balik. Kita sedarkah, kita tak sedar, itu soal lain. Soalnya trend tu duk mai balik. Maksudnya apa? Maksudnya pergelutan di antara agama dengan hak tak mau agama ni, dia duk mai balik lah. Dia duk bergelut balik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini adalah satu musibah sebenarnya. Ini adalah satu musibah sebenarnya yang menimpa kita hari ini. Maka serentak dengan orang jadi kurang minat dengan ceramah agama, serentak dengan orang tak apa nak dengar kuliah agama, serentak dengan orang cuba nak lari jauh daripada agama, serentak dengan tu Tuhan pun dia bawa mai. Dia bawa mai saat lagi malapetaka, saat lagi dia mai bencana, saat lagi dia bawa mai macam-macam benda tu jadi lagi. Serentak dia mai. Dengar tanu jadi gempa bumi, saat lagi dengar tani gempa bumi dasar laut, saat lagi dengar tanu dia main banjir besar, tenggelam habis rumah sampai tingkat. Satu tingkat bawah tu tenggelam, tingkat 2, dia duk main dah. Semua yang duk main ni adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang duduk, yang Quran kata fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah i'tibar wahai orang-orang yang ada mata yang boleh melihat. Manusia yang duduk dan melihat kejadian ni, kemudian dia mengambil i'tibar, dia nampak mesej Tuhan nak bagi. Dia nampak. Maka dia menyelamatkan diri dia. Dia masukkan diri dia dalam golongan orang-orang yang tetap nak berdiri atas jalan agama. Maka insya-Allah selamat dia. Tapi ada orang yang tak ambil heran benda ni, tak ambil kisah tentang benda ni. Dia peduli apa tentang benda ni? Aku janji ada duit ringgit, makan minum cukup, apa semua sudah. Aku atas dunia aku mau macam tu aja. Tak ada duit pun susah, dia kata. Aku sanggup buat apa saja kerana nak cari duit. Manusia yang memilih jalan yang macam tu, kesudahan yang tak elok menanti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita tengok balik apakah Nabi SAW nak kata tentang soal yang kata albir ataupun kebaikan, dan apakah yang dikatakan al-ith, yang dikatakan dosa dan kejahatan itu. Baik, hadis dia kata An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ithmi. Maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Kata dia bahawasanya satu laki-laki tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa dia kebajikan dan apa dia kejahatan. Satu sahabat mai jumpa Nabi, dia tanya Nabi satu simple punya soalan senang dia tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, yang kata kebaikan tu apa? Yang kata kejahatan tu apa? Dia tanya Nabi begitu. Bila didengar oleh Nabi SAW akan tanya itu, lalu dijawab oleh Nabi. Faqala Nabi SAW, al-birru husnul khuluq. Nabi jawab sabda Nabi SAW, yang kata kebajikan ataupun kebaikan itu ialah husnul khuluq.
iaitu perangainya elok. Nabi kata. Yang kata baik itu apa dia? Akhlak elok, perangai elok. Ini baik, Nabi kata. Masalah dia kata, kebajikan itu apa dia? Sesungguhnya pada hadis itu menunjukkan jawab Nabi SAW akan pertanyaan seorang sahabat apa dia kebajikan, maka dijawab dengan Nabi baik perangai. Maka jawab ini mau menjadi tidak reti bagi orang yang mendengarnya. Dia kata ada orang dia tak faham apa pula yang kata kebaikan tu perangai baik apa pula. Kerana yang terkenal padanya kebajikan itu ialah tiap-tiap pekerjaan yang baik. Kerana setakat yang dia tahu, yang kata kebaikan, yang kata kebajikan itu buat amalan baik lah. Itulah dia, bukan akhlak baik. Buat amalan baik seperti buat ibadah dan menurut apa perintah Allah, dan menjauhkan apa yang ditegah oleh Allah, dan percaya kepada Allah, percaya kepada hari kemudian, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab Allah, yakni Quran, percaya kepada nabi-nabinya, bersedekah wajib dan bersedekah sunat, berbakti kepada mak bapak, berbakti kepada kaum keluarga, kepada sanak saudara, kepada datuk nenek, berbakti kepada kaum muslimin, dan lain daripada berapa banyak pekerjaan yang baik yang mendatangkan pahala. Dia duk faham yang tu. Baik ni apa? Benda baik. Benda baik ni semayang, benda baik lah. Benda baik ni apa? Baca Quran, benda baik lah. Benda baik ni apa? Kita sedekah, bantu orang susah, benda baik lah. Benda baik ni apa? Rajin berzikir, pergi haji, buat umrah, ini benda baik. Hak tu yang dia faham. Tapi Nabi tak jawab macam tu. Nabi kata kebaikan itu ialah husnul khuluq, akhlak baik. Itulah kebaikan. Baik. Dan yang terkenal akan perangai baik itu ialah seperti malu, sopan santun, tak besar diri, tak riak, tak lekas marah, tidak perongon, tidak congkak, tidak hasad dengki, bahkan manis cakap, lemah lembut bila bercakap dan beradab, suka ramah mesra dan lainnya daripada perangai yang bagus-bagus. Hak tu benda baik. Itu yang kebanyakan orang tahu. Kemudian bagaimana pula jawab Nabi pada soal sahabatnya tadi akan kebajikan itu ialah baik perangai. Habis tu pasal apa Nabi tak sebut benda-benda ni semua? Nabi disebut kata kebaikan itu ialah akhlak baik. Pasal apa Nabi tak sebut semua ni tadi? Maka dijawab oleh ulama adalah Nabi menjawab dengan yang demikian kerana perangai yang baik menghimpun dia akan segala yang tersebut itu daripada ibadah dan lainnya. Kerana jikalau tidak baik perangai, di manalah mau beribadah dan mau taat yang elok. Ataupun dikatakan jikalau orang yang bodoh perangai, apakah elok ibadatnya dan taatnya? Ulama kata, pasal apa Nabi jawab kata yang baik itu ialah orang yang akhlak baik? Sebab orang yang akhlak baik, otomatik dia akan rajin semayang, akan rajin baca Quran, akan rajin tolong orang. Orang yang akhlak baik akan buat benda ni semua. Tapi kalau perangai tak elok, dia tak buat benda-benda ni semua. Kerana tu dia kata, Nabi jawab kata kebaikan itu ialah perangai baik. InsyaAllah nak jadi perangai baik ni bukan senang. Nak jadi orang yang akhlak baik, perangai baik ni bukan senang. Kita ni tak gaduh kata apa. Kita tengok orang sudah. Kita tengok orang, kita lintas dalam hati kita. Dia ni tak boleh pakai. Akhlak tak baik. Berapa banyak benda tu jadi dekat kita. Kita kata kat orang, dekat kita. Dekat kita. Kita tengok satu orang ni, kita tengok dandan dia main satu lintas dalam hati. Dia ni tak boleh pakai. Lintas dalam hati kita. Itu akhlak tak baik. Apatah lagi kalau lintasan itu main apabila kita tengok orang baik. Kalau kita tengok orang memang dia buat benda terang-terang, benda sadar, dia pergi tikam ekor terang-terang depan mata, bukan orang cerita, mata kita tengok dia masuk pergi bayang tu tikam ekor, kita kata apa dah tua dah, tak boleh nak tinggal lagi tikam ekor ni. Itu tak apa, pasal memang betul dia tikam ekor. Ni tak, pergi tengok orang baik, kita hidup ingat tak baik saja. Tak tengok kita pira dia ni, nak tunjuk kata baik, padahal dia tu memang zahirnya baik. Pasal apa yang kita pergi buruk sangka kat dia? Tapi benda tu berlaku dalam diri kita.
bermakna akhlak kita tak baik. Maknanya manusia ni dari segi nak bagi elok akhlak, nak bagi elok perangai ni susah. Maka kerana tu Nabi kata siapa yang boleh bagi elok perangai dia, dia mendapat kebaikan itu. Begitu. Baik. Maka jikalau seorang itu beribadah dan taat tetapi perangainya wuduh, maka boleh sia-sia jua taat dan ibadahnya itu. Kalau dari segi sembahyang, dari segi apa semua nampak elok, akhlak tak elok. Sembahyang 5 waktu di masjid, tapi duduk-duduk aja dah start dah bercakap benda pelik-pelik. Tapi nampak ibadah dia elok, tapi siapa perangai dia betul? Nampak elok, nampak orang putih kata appearance, nampak penampilan diri dia dengan ayak muka dia, dengan janggut dia, dengan nampak comel elok. Sampai pukul 8 suku tak sembahyang maghrib dia. Sampai orang kena kata kat dia, maghrib sembahyang lagi ni. Oh, dia kata tak lagi. Macam mana boleh jadi lagu ni? 8 suku dah, Aisyah nak masuk tak berapa minit, tak sembahyang maghrib lagi. Tapi tengok nampak elok dah. Kadang-kadang ada juga orang macam tu. Maka benda ni dia kata kalau macam ni lah jadi dekat dia, maka sia-sialah ibadat dia. Nampak macam bagus tapi leceh lah kalau macam ni. Jadi dia nak ni apa dia? Nampak kita okey dan kita pun sebenarnya okey. Dia nak macam tu. Baik, dia kata maka jadilah seolah-olahnya baik perangai itu adalah pokok bagi segala kebajikan, ataupun dia adalah perhimpunan kepada segala kebajikan. Dan harus pula Nabi menjawab demikian pada sahabat yang bertanya itu. Kebajikan itu ialah elok perangai. Kerana orang yang bertanya itu huduk perangainya. Kadang-kadang Nabi macam ni. Nabi soalan yang sama, tapi Nabi boleh jawab lain-lain. Pernah satu sahabat mai jumpa Nabi, dia tanya, ayyul a'mal afdal ya Rasulullah? Apakah amalan yang paling baik ya Rasulullah? Dekat dia ni Nabi kata apa? Birrul walidain. Nabi kata amal paling baik ialah hang buat baik kepada dua ibu bapa. Sekali mai orang lain pula jumpa Nabi, tanya soalan sama juga, ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal? Apakah sembahyang, apakah amalan hak paling baik? Nabi jawab pula dekat dia, Nabi kata as-salatu ala waqtiha. Nabi kata sembahyang awal waktu. Itu paling baik. Yang tadi Nabi jawab kata amalan paling baik buat baik kat mak pak. Dia ni mai tanya, Nabi kata amalan paling baik sembahyang awal waktu. Mai kata orang pula tanya, Nabi kata akhlak yang baik itulah amalan paling baik. Kenapa Nabi jawab soalan yang sama, jawab 3-4 macam? Pasal apa? Dalam ilmu mustalah hadis dia menjelaskan. Dia kata apa? Dia kata Nabi SAW atas istimewa yang Allah bagi dekat Nabi, Nabi boleh kenal orang yang mai tanya. Nabi tahu dah dia ni hak lain semua okey. Sembahyang 5 waktu ni memang sembahyang di masjid, memang sembahyang awal waktu. Dia ni dah cantik dah. Cuma dengan mak pak dia ada problem. Nabi sebut buat baik dekat ibu bapa tu paling baik. Mai seorang pula Nabi kenal dah. Dia ni dari segi jaga mak pak ni lah, tak ada orang boleh jaga mak pak macam mana dia jaga mak pak dia. Tapi sembahyang duk tinggal. Maka Nabi kata dekat dia, sembahyang awal waktu itulah yang paling baik. Jawapan Nabi itu berdasarkan orang yang mai tanya. Nabi bagi penekanan atas kelemahan yang ada pada diri orang yang bertanya. Maka kesimpulannya ulama hadis kata apa? Semua hak Nabi sebut tu adalah amalan yang baik. Begitu. Bukan menunjuk kata hadis bercanggah dah, tetapi dia menunjuk kata istimewa Nabi. Nabi boleh kenal orang yang mai tanya dia. Maka Nabi jawab sesuai dengan orang yang mai tanya. Begitu. Baik, maka jadilah yang dimaksudkannya itu, kekalkanlah olehmu perbuatan segala kebajikan itu, dan tambah lagi atas daripada itu, iaitu perangai elok. Kalau hang selama ni sembahyang awal waktu dah bagus dah, Nabi kata itu teruskan. Kalau hang selama ni puasa sunat ni Isnin Khamis tak pernah tinggal, teruskan, tak ada masalah. Kalau hang selama ni sedekah ni cukup kuat, tengok orang susah sedekah, tengok orang susah sedekah, Masya Allah, buat. Cuma satu lagi mau perbaik, apa dia? Perangai bagi elok. Saya jumpa satu sahabat baru ni, dia kata, Ustaz, saya ni takat
Saya bukanlah nak cerita saya ni baik, saya kata. Tapi saya cubalah nak buat. Tiap-tiap kali kalau keluar dalam TV cerita orang susah ni. Rancangan bersamamu ke apa TV3 ke ataupun rancangan TV1, apalah cerita orang susah. Dia kata kalau orang susah tu dalam kawasan kita lah. Dia kata dalam kawasan yang saya boleh naik kereta api, dia kata saya akan pergi. Dekat mana saya boleh tolong, saya tolong. Tak boleh banyak, saya bagi sikit. Kalau hak jauh, dia kata kalau dia keluar my account number, saya boleh. Tak apa kalau Ustaz, saya dah buat dulu tu. Saya kata, saya takkan dia nak kata tak boleh. Memang tak apa lah. Tak apa lah, teruskan lah. Ada orang macam tu, ada tuan-tuan. Dia tak boleh, dia tengok dia kesian. Tapi saya Ustaz, dia kata pula, tapi saya Ustaz, saya satu perangai tak elok saya. Apa dia? Saya kalau orang main jumpa saya minta duit, minta tolong, saya tak bagi. Dia kata. Ada macam tu pula. Kalau hak jenis duk main jumpa, duk main buat cerita panjang-panjang, abang susah, duit tak ada, saya tak bagi. Sekupang pun saya tak bagi. Saya tak percaya orang macam ni. Tapi kalau saya tengok, mata saya kata dia ni susah, saya akan tolong. Tak apa kalau Ustaz macam tu, dia kata. Saya kata tak apa, janji tolong orang. Janji tolong orang. Tak pasal apa, pasal memang pun duk main jumpa cerita macam-macam ni pun macam-macam cerita duk ada. Baik kita sendiri, mata kita tengok, mata kita suka dia, mata kita rasa dia memang susah, kita bagi pun kita tidak lena. Daripada dia main duk cerita macam tu macam ni, kita bagi kat dia, benda berasa macam kena tipu, tak syok. Tak syok. Jadi macam dia ni kata, saya kata Masya Allah, apa yang buat dia elok tak, teruskan dia. Ada orang macam ni, ada tuan. Jadi kita cari di mana kekuatan kita. Kita punya kuat tang mana, perkuatkan lagi kekuatan yang sudah sedia ada itu. Satu kebajikan kita kena buat. Baik, sabda Nabi SAW lagi, wal ithmu ma haka fi nafsik wa karihta ay yattali'a alayhi an-nas. Maksudnya, dan dosa ataupun kejahatan itu ialah barang yang berkata-kata dalam hati. Nabi kata, kalau nak tahu benda tu elok ke tak elok, benda tu jahat ke tak ke, tanya hati kita, dia kata. Yang ni kalau hati kita berbalik-balik padanya, dikatakan salah dah aku perbuat benda ni, dan benci pula kita kalau dilihat orang kita buat benda tu, maka itu benda jahat. Nabi kata, kita nak buat benda tu, hati kita jadi duk wah-wah. Tak apa kan ni aku nak melabur dalam skim saham apa ni, tak apa kan kita duk ingat dulu. Tak apa kan ni aku nak bubuh duit dalam saham ni. Kalau duk ingat tak apa ke, Nabi kata kita lagi lah. Kalau benda tu tentu elok, kita tak ada nak ingat dah tak apa, kita terus bubuh. Tapi kalau duk nak ubuh tak ubuh ni, nak ubuh tak ubuh ni. Dia main apa baru ni, Swiss apa? Swiss cash apa nama? Allahu Akbar tuan-tuan. Orang telefon ni sampai nak putih wayang. Nak tanya apa tu yang kata manusia dengan duit ni tuan-tuan. Ya Allah. Yang kata manusia dengan duit ni, bila nampak ada satu lubang boleh bagi duit kat dia, kacau. Ustaz ni nak tanya ni, Ustaz pernah dengar tak tentang Swiss cash? Swiss cash, saya kata, apa benda? Ni Ustaz ni, ada lagi satu baru lah ni. Swiss cash ni dia macam pelaburan lah, tapi kira pulangan balik dia bagus. Ya kata, saya tak boleh kata apa, melainkan setelah saya tengok daripada A sampai Z, apa benda ni yang kata Swiss cash ni macam mana perjalanan dia, baru saya boleh bagi tahu perjalanan sistem ni menepati syarak ataupun tak. Kalau saya tanya nama, saya tak tahu nak apa. Ada tak apa-apa cerita pasal Swiss cash ni, bagi saya dengar. Ada nanti saya bagi kat Ustaz. Tapi ada satu Ustaz tu baru ni duk bagi tahu, dia kata tak apa. Dia mainlah kan. Ada satu Ustaz dia beritahu, dia kata tak apa, sebab dia kata untung yang kita dapat daripada Swiss cash ni, dia ni macam ghanimah. Dia kata, dia kata macam apa? Macam ghanimah. Saya tanya, dia boleh hantar ke ghanimah ni apa? Ghanimah ni harta rampasan perang lah. Kalau berlaku perang Islam dengan orang kafir, harta yang dirampas tu dia panggil ghanimah. Dia kata, Ustaz tu kata, duit yang kita dapat daripada Swiss cash ni, duit kira yang kita ambil daripada orang kafir, maka dia hukum dia macam ghanimah. Ghanimah ni kita boleh pakai. Ustaz Swiss cash kan?
Saya kata bila yang jadi perang ni, yang boleh duduk gendong ambil harta mereka ni, perang bila? Darah menitik berapa titik. Dia tak tahu, tapi dia beritahu dalam usrah pula lagi. Dia beritahu dalam usrah. Usrah dia beritahu. Masya Allah. Tuan-tuan, nampak tuan-tuan? Ini yang kata duit. Yang kata duit ni dia boleh jadi macam-macam. Nampak? Bila Nabi kata, yang dikatakan dosa itu ialah apabila benda tu dia main taraddud. Taraddud maksudnya dia duk pergi balik dalam hati kita. Boleh ke tak boleh ni? Boleh ke tak boleh ni? Nabi kata, maka itu petanda bahawa benda tu dosa. Tak sabar. Kalau benda tu halal, terang-terang halal, hati kita dia tak main lah benda tu. Tak main lah. Kita memang tahu benda halal ni clear halal. Tapi kalau tu ia ni, Nabi kata itu dosa. Maka jangan pergi buat benda tu. Lebih-lebih lagi, apabila kita pergi buat benda tu, kita tak mau orang tahu. Dalam hadis tadi, Nabi kata, وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ. Kita tak mau orang tahu. Kita ada masuk dalam swisscard ni, misalnya orang main tanya, Ustaz masuk ke swisscard? Tak padahal masuk. Kita kata tak kita tak mau beritahu ke orang. Makna kata terang, benda tu tak clear. Itu pasal kita tak mau orang tahu, kata kita terlibat dengan benda. Nabi kata maka itu adalah indikator. Dia boleh menjadi satu petanda kata benda tu tak elok. Maka jangan terlibat dengan benda-benda yang macam ni. Ini garis panduan yang Nabi SAW bagi. Dia kata maka diketahui daripada hadis itu, akan barang salah itu ialah barang yang serba salah rasa hati apabila mengerjakannya. Kita jadi serba salah, benda tu tak elok. Tak sabar. Rasa-rasa salah, rasa-rasa tidak, dia jadi lebu tu. Boleh ke tak boleh? Bila duk main macam tu jangan buat lagi baik. Kemudian difardukan jikalau dibawa keluar ke tengah medan, biar dilihat orang ataupun diketahui orang, tak mau memberi orang melihatnya. Lebih lagi kita nak sorok daripada pengetahuan orang. Lebih lagi benda tu tak elok. Maka itu adalah kerja salah. Maka apabila datang pada seseorang di hatinya yang demikian itu, maka hendaklah dia tinggalkan benda itu. Tak usah dikerjakan. Kerana apabila ditinggalkan daripada mengerjakannya, maka sebenarnya lah engkau meninggalkan benda yang berdosa dan benda yang salah. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Begitu. Baik, tajuk baru dia kata bab ma jaa fil hubbi billah. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menerangkan bicara berkasih-kasih kerana Allah. Ni pula dia nak cerita, kita sama kita orang Islam ni dia kena ada rasa mahabbah. Mahabbah ni maksudnya rasa sayang. Kita sayang kat kawan kita sayang kita. Sayang maksudnya apa? Kita tahu dia orang baik. Dia kawan kita, kita kenal dia lama. Dia orang baik. Bila main satu orang cerita pasal tak baik pasal dia, kita akan lawan. Kita akan kata hang tak tahu, hang duk diam-diam. Aku kenal dia lagi lama daripada hang. Aku bisa pergi rumah dia, aku bisa makan nasi di rumah dia. Aku dengan dia ni cukup lama dah kenal. Apa yang hang kata ni tak betul. Kalau kita bersikap macam tu, bermakna kita ada mahabbah dengan kawan kita. Kita sayang dia. Kerana kita sayang dia, kita tak mau aib dia, kita tak mau maruah dia dijatuhkan. Kita pertahankan dia. Demikian juga kawan tu, apabila dia dengar orang nak cederakan kita, dia akan pertahankan kita. Pasal apa? Pasal dia ada mahabbah dengan kita. Benda ni nak bagi wujud di kalangan orang Islam susah. Susah, yang ramai-ramai susah. Dan tengok apa jadi. Apabila mahabbah tak ada di kalangan orang Islam, apa jadi? Tengok apa yang jadi di di Iraq lah ni. Tengok apa jadi. Amerika tak kena buat apa lah ni. Amerika lah ni tak kena buat apa. Mereka duduk di balai-balai mereka, duduk di pos-pos mereka bancuh air minum aja. Orang Sunni dengan orang Syiah dia lawan bunuh sama-sama mereka. Orang Islam Sunni tak ada berasa nak pergi perang dengan Amerika yang pergi kacau negeri dia, tak ada berasa nak buat apa. Orang Islam Syiah pun tak ada berasa nak pergi buat apa dekat Amerika yang pergi menceroboh, yang pergi merosakkan kedaulatan negeri dia, dia tak ada berasa apa. Dia berasa Sunni rasa Syiah musuh dia, Syiah rasa Sunni musuh dia. Sunni ingat nak bunuh Syiah, Syiah ingat nak bunuh Sunni. Ini yang berlaku apabila tidak ada mahabbah. Malu tak apa, merugikan.
Baru ni satu Ayatullah Iran di Iraq cakap sempena dengan hari Ashura depa ni baru ni. Dia bercakap. Dia bagi satu ucapan khutbah di depan ratusan ribu orang yang mai. Dia bagi tahu. Dia kata cukuplah, dia kata. Cukuplah setakat ni, dia kata kita bermusuh sama-sama seagama. Dia kata kiblat kita satu, nabi kita satu, kitab suci kita satu. Pasal apa yang kita pergi jadi macam ni? Dia bercakap di depan ratusan ribu orang. Dia kata dia ulama Syiah. Dia menyeru kepada orang-orang Islam semua ada depan dia yang Syiah ni. Dia kata hentikan permusuhan dengan Sunni. Dia kata dengan orang-orang Sunnah ni, kita adalah saudara seagama. Dia kata orang Sunnah pula dengar. Dia kata pilah ini orang Syiah memang itu sifat dia apa? Sifat taqiyah, bercakap lain, sebenarnya hati perut lain. Habis tak lewat apa? Tak lewat apa? Dia buat kajian pula kata ni puak Syiah ni memang ada sifat yang mereka jadikan sebagai satu rukun hidup mereka. Apa dia? Taqiyah. Taqiyah ni apa dia? Taqiyah ni camouflage. Tunjuk lagu lain tapi hati ingat lagu lain. Bila kita duk ingat lagu tu ke orang, bila pun kita tak boleh jadi baik. Kalau kita ada ingat lagu tu dekat orang, sampai bila pun kita tak boleh jadi baik dengan orang tu. Pasal kita duk ingat dia lagu lain. Walaupun dia tunjuk baik, kita kata tak, dia jahat. Sampai bila pun kita tak boleh baik dengan siapa-siapa. Tapi apa jadi? Kesudahannya Islam yang menanggung rugi. Islam yang menanggung rugi. Cukuplah. Permusuhan sama orang Islam ni cukuplah. Itu untuk kita contohkan di negeri lain. Negeri kita pun sama. Sama-sama Islam, semayang jemaat satu masjid, pergi Mekah buat haji satu tempat, Quran tu lah kita doa khatam bulan puasa dan sebagainya. Apa benda yang nak pergi jadi musuh sampai teruk-teruk ni? Perbezaan satu dua pendapat apa semua boleh sembang-sembang cara elok sampai nak jadi berkeli, stop kata tu. Jangan pergi lajak sampai jadi berkeli, kerana berkeli itu haram. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mencari titik pertemuan lebih baik daripada kita mendedahkan titik perbezaan. Cari di mana tempat kita boleh duduk semeja bersembang lebih baik daripada kita duduk sebut benda-benda yang boleh kita berbincang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, inilah dia. Dia kata apa? Tajuk tentang al-hubbi fillah, cerita tentang berkasih-kasihan kerana Allah. Ketahuilah saudaraku, hendaklah seorang itu kasih sama-sama saudaranya yang Islam kerana Allah. Yakni kerana dia satu orang yang takwa dan taat kepada Allah. Bukannya kasih akan saudaranya yang sama Islam itu sebab budinya. Kita baik dengan dia bukan kerana budi dia, bukan kerana dia pernah buat baik kat kita maka kita baik dengan dia, bukan kerana tu saja. Betul dia buat baik kat kita, kita kena balas budi dia, itu betul. Tapi kita baik dengan dia bukan sekadar kerana nak balas budi, tapi kerana dia Islam, kerana kita Islam. Kena lebih pada tu lagi. Kalau kita hanya baik dengan orang yang berbudi dekat kita, apa orang aja dalam dunia ni yang berbudi dekat kita? Hak tak berbudi kita tak mau baik. No, bukan macam tu. Dia kata kita kena baik dengan dia kerana dia saudara seagama. Begitu dia kata. Ataupun supaya dia berbudi dan dapat balas dunia daripadanya. Bukan kita pergi buat baik dengan dia supaya dia tolong kita, dia berbudi dengan kita supaya bila dia tolong kita, kita dapat tangguh dunia. Bukan itu tujuan dia. Bukan itu tujuan dia, dia kata. Demikianlah seorang dengan seorang saudaranya yang sama Islam, maka orang yang demikian itu dapat martabat tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tersebut dalam hadis Imam At-Tirmizi, kata dia an Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah azza wa jalla al-mutahabbuna fi jalali lahum manabiru min nurin yaghbituhum an-nabiyyuna wasyuhada. Maksudnya diriwayatkan dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Untuk Muaz bin Jabal ni orang hebat. Muaz bin Jabal ni Nabi pilih daripada ramai-ramai sahabat tu ada, Nabi pilih dia untuk hantar pergi ke satu tempat di Yaman sana untuk nak berdakwah kepada orang Yaman bagi pihak Nabi. Kalau Nabi pilih, mana dia cukup syarat. Ramai ada Nabi pilih dia, maknanya dia cukup syarat. Kalau tidak Nabi tak pilih orang yang tak cukup syarat. Nabi pilih dia, Nabi suruh dia
untuk nak pergi jadi wakil Nabi berdakwah di Yaman. Ini Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kata dia, aku dengar Nabi SAW bersabda, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha mulia lagi maha besar. Bermula orang-orang yang berkasih-kasih mereka itu kerana kebesaran aku, yakni kerana orang yang dikasihi itu taat dan junjung perintah aku dan menjauhkan tegah aku, maka ada bagi mereka itu minbar daripada cahaya. Minbar ni, minbar. Dia kata siapa yang di atas dunia ni duk berkasih-kasih antara satu dengan satu, kasih kerana Allah. Kita suka kat dia pasal apa? Pasal kita nampak, mata kita nampak dia ni satu orang yang taat kepada Allah. Kerana tu kita suka kat dia. Kalau ada benda ni berlaku di atas dunia, Nabi kata di akhirat esok, Nabi bagi tahu, Allah berfirman dalam hadis qudsi, di akhirat esok Allah akan bagi dekat dia, bukan sahaja bagi syurga, bagi ada mimbar di dalam syurga. Mimbar ni macam singgah sana, macam singgah sana lah, duduk tempat kemuliaan begitu. Baik, mencita-cita serupa mereka itu kiranya oleh para nabi dan orang-orang yang mati syahid dunia. Dia nak habang ni, bukanlah itu maksud dia, tapi dia nak habang kata apa, istimewanya yang Tuhan bagi dekat orang yang atas dunia ni, boleh buang prasangka daripada hati dia, dia boleh pergi jadi kasih sayang sama-sama saudara seagama ni. Istimewanya dia ni, di akhirat esok Tuhan buh dia dalam syurga. Dalam syurga tu pula ada satu mimbar, dia duduk di atas mimbar tu, sehinggakan Tuhan sebut dalam hadis kursi ni, sehinggakan nabi-nabi dan orang-orang yang mati syahid berasa iri hati kepada dia, berasa iri hati kepada dia. Oh, siapa dia ni? Dia bukan nabi, dia bukan syuhada, dia bukan orang mati syahid, nampak macam orang biasa saja, tapi Tuhan bagi dekat dia sampai macam ni penghormatan. Siapa dia ni? Macam iri hati, macam iri hati nabi-nabi dan syuhada kepada dia. Bukan iri hati, tetapi macam iri hati. Apalah satu amalan yang dia ni buat sehingga penghormatan yang macam tu Tuhan bagi ke dia. Tuan, itu kelebihan kalau sekiranya kita ada mahabbah, ada kasih sayang sama-sama kita. Sama-sama duk main mengaji ni. Ada orang telefon, dia kata ni kawan kita ada ikut kuliah mengaji ni, meninggal hari ni. Ni apa nama, simpan berpempan, semayang mayat di masjid sekian-sekian. Kita lapangkan masa kita pergi. Kita lapangkan masa kita pergi, bukan kerana nak tarik envelope semayang mayat tu, bukan kerana tu, tapi kerana ingat apa, mahabbah. Ingat kata aku dengan dia ni kenal pun di masjid, sama-sama duk mengaji. Dengar macam tu, cari masa. Tak ada masa, tak apalah. Ada masa, lapangkan masa, start motor pergi. Tak ada 3 minit pun, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Fatihah, selawat, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu tanda kata kita ni ada mahabbah dekat dia. Kita sayang kat dia. Sayang pasal apa? Pasal aku jumpa dia, pasal aku kenal dia pun dalam kuliah mengaji di masjid. Bukan adik-beradik, bukan kawan mengaji dulu, bukan apa, tak ada. Jumpa atas masjid, ada mahabbah, sama-sama mengaji ni. Kalau ada sifat tu tuan-tuan, harmoni dunia ni. Dia kata macam tu. Baik, dia kata adalah faham pada hadis itu seolah-olah, dia kata, dua orang yang berkasih-kasih itu lebih martabatnya daripada nabi dan syuhada. Seolah-olah macam tu. Pasal apa? Pasal mereka diberi penghormatan macam tu dalam syurga. Maka dijawab oleh ulama, adalah Allah Subhanahu wa taala jadikan hambanya yang dikasihnya itu beberapa balasan baik, yakni yang ada pada setengah, tak ada pada setengah. Maka mencita-citalah oleh orang yang tak ada padanya balasan yang ada pada orang lain itu, supaya ada terkumpul semua balasan itu kepadanya, jikalau ada padanya yang lebih-lebih sekalipun. Itu dia. Atas dunia ni berserupa, manusia kita ni, kita ni, orang putih kata plus minus. Kita semua ni plus minus. Tuhan bagi kat kita lebih kami, Tuhan bagi korang ni. Dia ni Tuhan bagi lebih kau ni, bagi korang kau ni. Kita lebih kita apa? Anak alhamdulillah sampai 10 orang. Kelebihan kita. Tapi duit ringgit ni nak kata ada banyak, tak ada. Tapi makan minum anak 10 orang apa semua alhamdulillah cukup. Tuhan bagi lebih kat kita, anak 10 orang.
Kawan tu pula duit ni punya banyak lah, tak tahu nak apa, menikah 20 tahun, anak seorang pun tak ada. Kita Tuhan bagi lebih, tak apa, anak jadi harta kita, ringgit tak ada. Dia Tuhan bagi kat dia lebih ringgit, anak tak ada. Plus minus, lebih tani kurang tani, dia lebih tani kurang tani. Dan manusia kalau boleh lah, kalau boleh dia mau semua ada kat dia. Kalau boleh dia mau ada anak ramai, dia mau duit ada juta-juta, kalau boleh ada rumah tepi laut, kalau boleh, apa yang ada kepada orang semua nak kena ada kat dia. Kalau boleh manusia nak macam tu. Akhirat esok pun Tuhan kata dalam syurga pun sama-sama ahli syurga tu ada dapat ni, tak dapat ni, ada dapat ni, tak dapat ni. Tengok kepada dia punya kelebihan atas dunia dulu apa, balasan dia di syurga apa. Untuk orang yang mati syahid, ini bentuk balasan dia. Kepada orang yang rajin bersedekah, ini bentuk balasan dia. Orang yang mati syahid, duk tengok orang yang sedekah ni, dia kata, oi, bestnya hak mereka dapat. Kalaulah aku boleh dapat macam tu. Orang banyak sedekah ni pula, hak dia dapat tu pun tak habis dah. Dia tengok orang mati syahid dapat macam mana, dia kata, kalaulah aku boleh dapat macam tu. Syurga pun ada ingat macam tu. Kita dah baca dah hadis ni di Masjid Kepala Batas dulu. Cerita tentang Ahlul Jannah, cerita tentang Ahli Syurga. Macam mana Ahli Syurga yang duduk di peringkat rendah, peringkat bawah ni, tengok Ahli Syurga yang lebih tinggi darjat di atas tu, tengok tu punya teringin. Pasal apa? Pasal hak Tuhan bagi kat dia tu ada yang kita tak dapat. Tapi hak Tuhan bagi kat kita ni pun dah lebih dah daripada yang kita jangka. Itu maksudnya. Jadi dia kata orang yang di atas dunia ni ada mahabbah, kasih sayang sama-sama ni, Tuhan bagi kat dia macam tu punya penghormatan, sampai para nabi dan para syuhada ni seolah-olah macam mereka pun teringin nak dapat macam mana yang orang-orang ni semua dapat. Kata Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Darda dan Abdullah bin Mas'ud dan Ubadah bin As-Samit dan Abi Hurairah dan Abi Malik Al-Ash'ari, dan katanya ini hadis hasan lagi sahih. Wallahu a'lam. Lepas itu dia akan masuk satu hadis yang panjang. Yang hadis ni pun kita biasa dengar dah, orang tu bagi tahu di masjid. Cuma kita nak baca detail dia apa dia. Cerita Nabi SAW bersabda, Nabi kata, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillih yauma la zilla illa zilluh. Nabi kata ada tujuh macam manusia, 7 golongan manusia. Yang 7 golongan ni Tuhan akan bagi naum, akan bagi teduh kepada dia di padang mahsyar esok. Padang mahsyar adalah hari yang tak ada siapa akan dapat teduh daripada Allah. Entah kita dah baca cerita mahsyar, Allah buat turun matahari mai jengkai atas kepala. Macam mana keadaan dia tak mampu kita nak cerita. Kita akan tengok benda ni di sana. Tak ada kecuali manusia yang pernah Tuhan bagi hidup atas dunia ni, tak ada kecuali, melainkan semua akan sampai ke mahsyar itu. Saya sampai, tuan-tuan sampai, mak-pak kita sampai, tok wan kita dulu sampai, orang dulu semua sampai Nabi Adam AS, manusia mula akan sampai di mahsyar. Kita akan tengok untuk pertama kalinya mahsyar yang kita duk dengar seumur-umur hidup atas dunia ni. Ini mahsyar. Macam mana kita tak pernah pergi Mekah. Satu hari dapat rezeki kita sampai ke Mekah. Untuk pertama kalinya kita sampai di Mekah. Untuk pertama kalinya kita sampai di Mekah. Macam tak percaya. Masuk dalam kompleks Masjidil Haram tu, mata kita jamah dinding Kaabah tu. Macam tak percaya. Kata kita ni duk ada depan Kaabah ni. Macam tak percaya. Baru Kaabah. Tuan-tuan boleh bayangkan, pertama kali mata kita tengok yang kata mahsyar tu macam mana. Tuan, Nurdi Pak Wanti, TV3, majalah 3, TV3 pun baru ni jadi tetamu kerajaan Saudi. Tetamu kerajaan Saudi. Kerajaan Saudi minta daripada beberapa negara yang dipilih ni hantar wakil media, wakil daripada pihak media, pihak berita ni, hantar 2 orang wakil.
untuk nak buat liputan tentang haji. So Malaysia dapat kat TV3, TV3 pilih Nurzi Pawanci dengan suami dia ni, Marcelo Oban. Dia bagi dua-dua orang, suami isteri. Dia bagi dua-dua orang. Tengok 2 siri keluar dalam majalah 3 baru ni, 2 siri dia ambil rakaman ibadat haji yang dia buat sebagai wakil media. Tunjuk, oh istimewa, dapat layanan cukup istimewa daripada pihak berkuasa Saudi. Kan? Isteri saya kata dekat saya, dia kata nak tengoklah, dia kata balik esok Nurzi ni nak pakai tudung ke tak? Saya kata doa lah, doa Allah buka hati dia. Tudung ni bukan benda berat, siapa pun boleh pakai, cuma hati aja nak terbuka ke tak. Doa lah, mudah-mudahan Allah buka hati dia, mau dia pakai tutup aurat. Baru ni majalah 3 baru ni membuktikan segala-galanya, dia pakai tudung. Dia pakai tudung, alhamdulillah. Tuan-tuan, saya tunggu sampai habis. Dia keluar dia punya address email dia tu, @tv3.com tu. Saya terus hantar satu ucapan tahniah dekat dia. Tuan-tuan pun kena buat lah, hantar satu ucapan tahniah dekat dia. Dia ada bagi email address. Habis rancangan yang dia acarakan tu, dia keluar satu email address. Kita masuk dalam internet, kita hantar satu ucapan tahniah kerana ni berpakaian sebagai muslimah sejati. Cukup kan? Hantar dia. Jadi kalau dia buka mailbox dia, buka tengok tu dia, apa banyak sangat orang hantar email kat dia ni. Buka semua mesej rengkai-rengkai aja tahniah. Dia boleh menangis tu tak? Dia boleh menangis. Dia tak pernah sangka begitu ramai orang yang mengharapkan dia jadi muslimah sejati. Kan? Dia muslimah, tapi ada sedikit kekurangan apabila tak buat komplit apa yang Tuhan suruh. Bila dia buat yang tu, kita hantar tahniah dekat dia supaya berkekalan perubahan dia. Support tu kena bagi. Kita ni satulah, kita cukup leceh, kita korang nak memberi support kepada orang buat benda baik ni. Duk bagi tuba banyak. Orang duk buat benda baik, kita duk racun, kita duk bagi tuba, nak bagi melingkup. Itu banyak. Hak nak support orang buat kerja baik ni tak banyak, tuan-tuan. Janganlah kita termasuk dalam kumpulan orang yang menyulitkan kerja-kerja baik. Tetapi masukkanlah diri kita ni dalam kumpulan orang yang sentiasa duk bagi benda-benda baik ni berkembang subur. Macam tu tuan-tuan, benda-benda kecil-kecil ni kita tunjuk support kita tu. Mudah-mudahan makin bertambah ramai orang ini. Kita tengok perubahan ni, kita tengok TV yang ada di Malaysia lah ni. Kalau kita tiap-tiap kali buat kuliah masjid, tiap-tiap kali ceramah, kita duk maki televisi ni, apa kita dapat? Orang duk tengok berjuta-juta macam tu juga. Buat sesuatu. Anak Allah yarham Ustaz Ni'mat, Pondok Derang. Pondok Derang Kedah. Anak Allah yarham Ustaz Ni'mat, Ustaz Naim. Dia pergi kerja dengan TV3. Dan tengok kalau rancangan agama ni, jejak Rasul ke apa rancangan agama ni, last kali tengok nama ada keluar tu. Tengok nama apa? Ustaz Naim bin Ni'mat. Tu anak Ustaz Ni'mat kita. Pondok Derang. Itu sumbangan. Adanya orang macam-macam ni. Orang yang lahir daripada tarbiyah yang cantik. Semua orang kenal bapa dia, Ustaz Ni'mat. Macam mana pengorbanan dia sampai akhir hayat. Dia menjadi khadam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak dia didik macam mana. Anak dia pergi masuk dalam TV3. Dan ada kumpulan kawan-kawan mereka ustaz-ustaz dalam TV3 ni. Mereka berperanan. Tuan-tuan jangan kata dia masuk TV3 hari ni, esok TV3 semua pakai jadi. Tak bolehlah harap macam tu. Tak bolehlah harap macam tu. Bagi time lah dekat dia. Nabi SAW di Mekah pun 13 tahun, tuan-tuan. 13 tahun. Berakhir dengan orang nak bunuh dia. Setelah 13 tahun Nabi tu ni, Nabi tuan-tuan, bukan ustaz biasa ni, Nabi. Setelah 13 tahun susah payah nak membentuk penduduk Mekah, berakhir dengan orang nak bunuh dia. Bila orang dah main kepung rumah dia, Allah selamatkan Nabi SAW. Berlaku hijrah yang kita duk sambut tiap-tiap tahun. Nabi pergi Madinah, lagi 10 tahun lagi di Madinah ni duk gerum orang nak pergi jadi elok. 23 tahun Nabi Muhammad, manusia yang paling sempurna dalam dunia ni, 23 tahun berdakwah untuk nak ajak orang jadi baik. Jangan kita harap ustaz-ustaz yang duduk dalam TV3 duduk 3 tahun. Pasal TV3 bagi kata 3 tahun saja. Lepas tu TV3 kena tukar bagi jadi elok. Mana boleh macam tu.
Kita kena berlaku adil. Kita ada anak di rumah 4 orang, 5 orang pun kalang kabut macam-macam cerita. Anak kita 4-5 orang di rumah pun kalang kabut. Kepung kot ni terlepas kot ni, kepung kot ni terlepas kot ni. Tu anak kita, bukan TV3. Tu anak kita pun kita tak boleh nak jaga. Jangan kita nak hukum orang yang pergi buat kerja di tempat besar macam tu. Ini cerita negara. Support, sokongan kita kena bagi. Tentu tengok perubahan nak terjadi lah ni. Apa seorang lagi tu? A'la apa nama tu? Pakai tudung dah lah ni. Ada macam berita TV3. Kita duduk tengok ya. Ada satu, alhamdulillah. Itu perubahan. Azura Karim, orang yang mula-mula pakai tudung dalam apa nama TV3 punya selebriti. Dia orang yang mula-mula pakai tudung. Kita dah anjur dah masa tu suruh orang pakai hantar ustaz dekat dia masa tu. Sampai hari ni istiqamah. Sampai hari ni istiqamah dia dengan tudung dia. Istiqamah. Edah Haji Khodi istiqamah sampai hari ni. Alhamdulillah. Itu satu kebaikan, itu satu perubahan. Sikit-sikit lah. Alhamdulillah apa yang kita nampak ni. Amai pula lah ni. Dia jadi pula satu syarikat besar. Media Prima pula. Ada pula TV 8, TV 9, TV apa. Tuan-tuan tengok. Dia ambil TV 9. Dia cuba nak jadikan TV 9 ni TV yang Islamik. Secara halus buat macam tu. Kalau dia minta kami nak satu stesen TV Islam, tak dapat. Tak payah minta. Tak payah bagi nama. Kata channel apa stesen ni stesen Islam. Tak payah bagi nama macam tu. Cuma pegang satu stesen, masukkan Islam dalam tu. Buat Akademi Al-Quran dalam tu. Ambil pengacara-pengacara yang bertudung duduk dalam tu. Apa Farah apa nama tu, Adiba apakah tu pakai tudung duduk ada dalam tu. Ambil ustaz-ustaz daripada Ma'had Tahfiz pergi hidupkan rancangan Akademi Quran dalam tu. Kemudian bagi budak Kelantan hak menang juara Akademi Quran tahun lepas tu. Sampai hari ni bawa dia pergi baca Quran di Perlis, bawa dia baca Quran di Kelantan, bawa dia baca Quran di mata tempat di Ipoh di mana dengan bacaan qiraat dia dan sebagainya. Itu adalah lahir daripada program TV dia apa? TV 9. Itu satu yang baik. Baik kita kena kata baik. Itu satu nilai baik yang ada dalam tu. Tuan-tuan tengok drama-drama dia tu ambil. Hari tu dia ambil kiamat apa kata tu. Pak Haji Romli punya cerita tu. Saya pun tunggu tengok. Saya bukan jenis kaki duduk tengok TV ni. Tapi bila tengok sekali, rasa cantik ini gambar ni. Cantik. Kita pun tunggu tengok, kita menilai gambar yang kita tengok tu, gambar Pak Haji Romli. Kiamat sudah hampir apa nama tajuknya. Kiamat sudah hampir. Bagus tuan-tuan. Berapa sendiri dia buat, tapi dia menerapkan Islam ni secara selesa. Secara selesa. Dia tonjolkan watak satu anak kepada Pak Haji Ramli. Pak Haji Ramli ni apa nama, duda yang kematian isteri. Daripada anak perempuan kecil ni dia bela bagi mengaji agama. Budak ni daripada mula gambar ni sampai habis tak pernah tengok rambut dia bangsa orang pun. Tunjuk bila pun pakai tudung. Ni pula lah duk keluar apa Ibu Arini apa ke pula petang-petang. Gambar macam ni bukan kata kita kena tengok, anak kita pun kena tengok. Anak kita pun kena tengok. Sebab ini adalah nilai-nilai baik yang ada dalam media. Tuan nampak benda ni diterapkan secara selesa. Tidak dipaksa orang suruh begitu ni tak. Secara selesa. Orang hari ni ada otak boleh fikir. Dia tengok, dia menilai benda ni. Ni gambar haklah dia tunjuk ni tinggi apa tu yang tu. Ibu Arini ni pergi jadi musibah menimpa dia lepas satu-satu TV 4 TV 9 juga. TV 9 juga. Saya pun tak tahu TV apa tu. Tengok pucuk-pucuri zat-zat tu kan. Tapi bagus. Dia pergi minta kerja. Setelah ditimpa musibah susah dan sebagainya, pergi minta kerja. Pergi minta kerja, ketua pejabat ni berkenan dah dekat dia. Tapi syarat dia satu, dia kata Ibu Ari ni kena buka tudung kalau nak kerja di sini. Sebab ini pejabat korporat. Dia terus kata, terima kasih bapa. Dia kata, minta maaf kerana ambil masa bapa. Saya tak dapat terima tawaran bapa kerana saya tak mungkin membuka jilbab saya. Itu satu apa? Satu penyampaian mesej yang disampaikan secara selamba macam tu aja. Ketegasan dia dalam berpegang pada prinsip agama dia. Dia susah. Dia memang susah. Dia minta upah cuci pinggan, dapat gaji orang tipu pula, bayar setengah ada apa semua. Dah dapat kerja di pejabat elok, jawatan yang baik, dengan janji gaji yang cukup lumayan.
Tiba-tiba syarat yang dikenakan dekat dia kena buka tudung. Dia kata dia minta maaf, dia tak boleh terima tawaran ini. Dia kata minta maaf pula. Dia kata kerana saya mengganggu masa bapak. Dia kata. Dia keluar. Bila dia keluar aja, bos ni telefon dekat setiausaha di luar tu, bagi tahu kat dia esok boleh start kerja. Benda tu disampaikan tuan-tuan, dia sayang. Pasal apa? Pasal Malaysia tak boleh buat drama macam ni. Malaysia tak boleh buat drama seumpama ni. Kita kena tengok macam mana nak buat drama macam ni. Drama yang kesudahan dia nak memberi satu kesedaran kepada orang yang tengok ni. Betapa kita mempertahankan pendirian agama, kita tak akan rugi sedikit pun dalam dunia ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang penting apa tuan-tuan? Mahabbah yang kita baca ni kena ada. Mahabbah sama-sama orang Islam. Dan bila nampak saudara kita Islam buat benda baik, satu sokongan kita kena bagi kat dia. Kalau tahu nombor handphone dia, bagi SMS sokongan dekat dia. Kalau tak tahu, pergi satu postcard hantar dekat dia. Kalau ada kemudahan internet dan tahu email address dia, hantar satu email support dia. Bagi dia rasa perubahan yang dia buat ni mendapat support yang cukup kuat daripada ramai orang Islam yang ada. Maka dengan itu mudah-mudahan menjadi sebab musabab kepada dia bertahan dengan perubahan yang dia buat. Nampak tak? Baru ni yang apa di Johor, satu perempuan Cina masuk Islam, buat menjaga tudung. Lepas tu bila banjir ni ikut habis menjaga dia, ada masuk dalam TV3, orang berita TV3. Lepas tu dia pergi merayu minta bantuan nak memulakan balik perniagaan dia. Tak ada siapa nak membantu dia. TV3 ambil dia, orang masuk dalam TV, bagi dia bercakap dalam TV. Itu usaha baik yang dia buat. Orang macam ni, dia bawa main, bagi peluang bercakap. Tuan-tuan, nak masuk iklan dalam TV3, nak kena bayar ratus-ratus ribu tuan-tuan. Ratus ribu kena bayar nak masuk iklan. Keluar celik mata, terkejut 2-3 minit tu, bayar ratus ribu. Dia ni masuk, dia bagi satu peluang kat dia untuk bercakap. Dia cerita, dia masuk Islam, menikah dengan satu Muslim, satu laki-laki Islam. Dia kata anak dia ada 3 orang ke apa-apa. Kemudian ditakdirkan Allah bercerai. Dia kata kemudian dia buat menjaga tudung pula. Dia satu mu'allaf menjaga tudung. Kemudian dengan banjir yang main ni apa pun tak ada selamat, dia kata. Tapi dia minta tolong, tak ada siapa nak tolong, dia kata. Dia harap sangatlah kalau ada siapa-siapa boleh tolong. Bukan minta duit buta, dia kata. Bagi dalam bentuk pinjaman pun tak apa. Dia akan bayar balik, dia kata. Tuan-tuan tengok. Dia akan bayar balik, dia kata. Lepas tu dandan, keluar saja dia punya nombor telefon. Saya bekas pelajar Kolej Islam Kelang. Kami punya grup, net group dia panggil. Macam-macam orang yang doktor PhD, yang doktor pakar, yang duk kerja pejabat peguam negara, apa semua ada dalam kumpulan kami ni. Kami ada wakil, pergi jumpa dia tanya apa bantuan kita boleh bagi. Tanya dia. Dia kata kalau setakat nak main, nak bantu, nak bagi duit betul je, dia tak mau terima dia dah. Tapi kalau bagi dalam bentuk pinjaman yang esok selepas menjaga dia okey, dia bayar balik, dia boleh terima. Tuan-tuan, dia jawab macam tu tuan-tuan. Dia masuk balik feedback tu dalam net group Kolej Islam, masuk bagi tahu. Jawapan daripada Nur Hidayah Alhamdulillah, dia jawab macam tu. Dia kata kalau kita kesian kat dia nak bagi duit, dia tak mahu. Tapi kalau nak bagi loan, pinjaman dekat dia untuk dia nak mulakan menjaga yang dia nak bayar balik, baru dia mahu. Nilai yang ada dalam diri dia tuan-tuan, kita terduduk. Kita baca balik respon dia tu, dia tuan-tuan. Dia bukan nak ambil kesempatan. Satu saudara baru boleh ada macam tu punya pendirian tuan-tuan. Apa tuan-tuan? Malu kita depan Tuhan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kesimpulan pada kuliah kita ni apa dia tuan-tuan? Kita ada banyak ruang untuk kita nak buat benda baik dalam agama ni. Ruang cukup banyak. Yang benda ni kalau kita buat, kita tak rugi apa-apa. Sebaliknya, kebaikan ni kita akan nampak di akhirat esok. Hak kita buat sikit ni, akhirat esok tengok-tengok rupanya besar ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tajuk yang akan datang ni, dia cerita tentang 7 golongan yang akan mendapat naungan, dapat teduh daripada Allah di padang mahsyar. Lain daripada 7 ni, Tuhan akan biang dia matahari duduk sejengkai atas kepala. Siapa 7 golongan ni? InsyaAllah panjang umur, bulan depan kita baca. Wallahu a'lam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Nas.
صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.